tu, aku tak nampak pun orang berdoa. Nabi kata aku terdengar malaikat berdoa. Salah satu daripada doa itu adalah, sebab yang lagi dua tu tak sempat nak cerita. Maknanya memang kena buat sesi yang lain. Tapi yang ketiga tu dia kata, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadannya berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi jangan kita sia-siakan. Buat yang terbaik. Okey? Assalamualaikum, selamat pagi. Kita punya sahabat-sahabat Sina kita ada dekat sini pagi Jumaat ni. Falik, Angah, Birthday Boy, Jeb. Ada sihat semua Alhamdulillah. Sayang orang lebih daripada sayang diri sendiri. Jadi kita dah ada Ustaz Syamsul Debat kita ada dekat sini. Siaran langsung daripada audit negara. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam. Wah, lain berada di Jabatan Audit Negara di Shah Alam. Oh, Shah Alam. Saya boleh tanya dulu? Okay. Boleh, silakan. Angah dulu, silakan Angah. Assalamualaikum Ustaz yang kusayang. Terima kasih kerana bersama dengan saya pagi ni dan rakan-rakan semua. Jadi soalan saya Ustaz, kalau macam saya menyayangi katalah contohlah ahli keluarga saya kan. Saya menyayangi diorang ni sampai kadang-kadang saya contoh kalau beli barang saya lebih pentingkan isteri, anak-anak saya ataupun adik-adik saya, sampai kadang-kadang saya sampai terlupa untuk saya beli barang saya sendiri kerana saya sayangkan diorang. Adakah itu merupakan saya tak sayang diri saya ataupun saya kejam pada diri saya sendiri Ustaz? Terima kasih kepada FD, masih Angah, Iskandar masih pada Iskandar. Iskandar Ustaz. Pada Falik, Haikal dan masih pada Jeb dan semua yang ada ini. Elizad dah masuk belum? Belum. Tak ada lagi. Saya sebenarnya tajuk kita sayang orang lain lebih pada diri sendiri memang sejajar lah. Tak lama lagi nak menyambut Ramadan kan. Yang Ramadan salah satu daripada hikmah Ramadan itu adalah kita salah satunya adalah kita mengingati nasib orang yang kurang bernasib baik berbanding diri kita. Dan dalam membantu orang lain, menyayangi orang lain, Nabi sebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu akhihi min nafsihi. Tidak beriman di kalangan kamu selagi mana kamu tidak menyayangi orang lain melebihi diri kamu sendiri. Jadi apa yang Angah buat tadi betul dah. Malahan di kalangan orang lain itu kita sewajarnya mengutamakan darah daging kita dulu. Sebab bila kita bersedekah, contohnya sedekah dekat saudara mara, sedekah ke adik-beradik, kita dapat 2 pahala kata Nabi. Tapi kalau kita sedekah pada orang luar yang tak ada kena dengan kita dapat 1 pahala. Tapi kalau kita rasa keluarga kita tu dah senang, keluarga kita tu tak memerlukan sangat, tak ada masalah pun kalau kita bagi dekat orang luar lebih. Tetapi dalam kes Angah tadi, dia tidaklah kejam pada diri sendiri. Tapi itu istilahnya nampak Angah beli jiwa lah. Beli jiwa isteri dia. Beli barang Nampak. dia. Tak ada mana kejam pada diri sendiri kan. Takut tumpan je Ustaz. Ya, betul, dia umpan. Bila dia dah beli untuk isteri dia, sebenarnya barulah dia berlepas nak beli untuk diri dia dengan harapan kau jangan bising kalau aku beli untuk aku esok. Macam tu. Jadi mana kata tak ada masalah. Jadi apa yang Angah buat tu betul dah tu. Kan? Bagi isteri bahagia. Jangan sebab pada orang lelaki ni dia tak pernah sampai pada tahap berkorban, tak pernah. Orang perempuan je yang berkorban. Yang layak berkorban perempuan je. Tak tanya orang perempuan. Dan akhirnya kalau kita cakap apa pun kau banyak tak, itu tanggungjawab dia kata. Tu masalah tu. Jadi kita apa yang kita buat tu insya-Allah mudah-mudahan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu taala. Wallahu a'lam. Terima kasih. Alright. Kita nak bawakan ustaz kita yang ada soalan daripada jambatan tu. Okey, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Soalan saya ni simple je Ustaz. Okay. Sayang orang lain lebih daripada diri sendiri kan? Baik. Macam mana benda ni boleh terjadi Ustaz? Adakah disebabkan sekeliling ke? Ataupun kita selalu lebihkan orang lain tu sampai kita sendiri tak sedar yang kita ni tak sayang diri kita ni? Benda tu macam mana boleh terjadi tu Ustaz? Macam ni. Dia kalau nak tengok benda ni, kita tengok mak kita. Tengok mak kita. Mak kita dia tak sayang diri dia. Betul? Betul? Dia kadang-kadang dia bagi kita makan. Kadang-kadang ingat tak kita daripada kecil kita berebut nak peha. Lepas tu dah tak payah gaduh, mak kita bagi kita makan, bagi adik-beradik makan. Kadang-kadang mak kita tak makan. Betul.
mak kita dia hanya jamah nasi sikit sekadar untuk asal perut dia, untuk tenaga dia nak penting anak-anak dia makan. Jadi kalau dalam hal tu kita tak cakap dia tak sayang diri dia, pada dia kalau anak-anak dia bahagia, itulah bahagia bagi dia. Jadi kalau kita tengok dalam persaudaraan dalam Islam, persaudaraan dalam Islam dia ada dua standard. Satu nama dia isar. Isar ni iaitu dia mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Contohnya macam Falik lah, dia ada dapat dia dapat makanan dapat 3 bungkus. So pagi-pagi dia nampak Jeb ada, Rahim ada, Angah ada. So dia kata tak apalah, dia bagi dekat 3-3. You all lapar kan, makanlah, tak apalah. Kau tak apa dah? Aku tak apa, aku dah ada. Dia kata sedangkan tadi Falik cadang nak ambil satu je, mak bagi 2 makanan lah korang. Itu level biasa. Tapi kalau level orang yang hebat, dia akan bagi 3-3. Tak apa, kau ambil lah, makanlah, tak apa. Aku dah sudah, tak apa, tak ada masalah. Jadi maknanya dia bagi, mengutamakan kepentingan orang lain lebih daripada diri sendiri. Tapi itu biasanya susah nak buat. Tapi paling tidak tahap persaudaraan paling Islami, kalau tak boleh buat itu, paling tidak ambil satu perkara lagi, iaitu nama dia salamatus sadri, iaitu berlapang dada. Masalahnya lapang dada ni kadang-kadang yang paling pelik sekali, lapang dada ni dengan kawan-kawan dia boleh lapang dada, tapi dengan adik-beradik tak boleh. Dia boleh lapang dengan kawan-kawan, belanja makan hari-hari, dengan family tak pernah belanja pun. Ada orang macam tu. Kadang-kadang dengan orang ni sanggup belanja, bawa pergi makan, bawa pergi ni, tapi dengan adik-beradik ada kot lah, masalah lah, duit tak ada lah, sekarang tengah susah lah, apalah, macam-macam alasan. Ada juga orang macam tu. Tapi dekat tempat kerja, salamatus sadri ni maknanya dia mesti satu standard, dia rasa gembira dengan apa yang orang lain capai. Dia takkan rasa susah hati. Contohnya tiba Angah dapat naik pangkat, Angah dapat kenaikan gaji, maka Jeb pun rasa happy, alhamdulillah. Jeb, Angah ada kau Angah. Dia tak adalah macam mana pula dia boleh naik kan aku rasa aku lagi layak naik, contohnya. Mungkin akan ada rasa macam tu. Yang tu yang paling bahaya sekali sebenarnya dalam bab salamatus sadri. Wallahu a'lam. Siang hari pergi berjalan. Okey, berjalan. Singgah sebentar ke rumah Saad. Okey, Saad. Bapak saya tu. Minta maaf lah, kebetulan. Jadi dah turn saya nak bagi soalan. Okey. Pada hari yang mulia, pada hari Jumaat. Cantik. Cantik. Ada bunyi. Walaupun puas nak kenakan tadi, tapi kena juga lah. Saya nak tanya pasal sayang diri sendiri ni kan. Sayang orang lain sampai lupa sayang diri sendiri ni pada angle percintaan lah Ustaz. Kadang-kadang orang ni bercinta Ustaz, dia sanggup mencalakan, melukakan perasaan dia sendiri bagi menjaga hati pasangan dia sendiri. Pada time tu baru bercinta je pun kan. Jadi pesanan Ustaz lah pada mereka-mereka yang sedang bercinta ni, apa dia Ustaz? Percayalah itu semua bersifat fata morgana itu. Bila kau dah kahwin besok tak ada mana kau buat macam tu. Kahwin sebelum dapat itu nama dia macam Angah tadi beli jiwa. Beli jiwa ni kan, modal dulu. Biarlah modal dulu. Kita makan. Jadi makna kata dalam perhubungan sebelum kahwin ni, sebab banyaknya ganggu daripada gangguan daripada syaitan. Kan dia nak pula kau pergilah, kau ni bagi dia rasa feeling sikit, bagi ni sebab benda tak ada hubungan ni syaitan memang suka macam-macam lagu keluar. Betul. Warna kan. Jadi kalau bila dah kahwin lain, tapi sepatutnya masa dah kahwin tu lagi seronok. Patutnya lagi lah, kita dah bebas lah nak bercinta sesungguh. Kan abang pergi mana tadi? Abang pergi bilik air. Rindu tau. Pergi bilik air rindu. Baru betul kan. Wah, melampau betul. Aku melampau tu. 10 minit dia kau rindu kan. Jadi maknanya dia kata kalau kita tengok kan, kita tengok sebab apa? Kita dah banyak dah kita tanya orang yang orang lama kan. Kenapa hubungan dia sampai ke hujung? Kadang dia tak pernah sebut I love you, you love me. Tak pernah sebut. Betul. Tapi dia tahu. Janganlah, ayah tengah penat tu, jangan susahkan ayah. Tak pernah pun dia cakap, bang, I love you. Tak pernah pun cakap. Tapi yang I love you bergaduh 2-3 hari, I love you balik. Gaduh lagi. Mak ayah kita dulu senang je. Ayah bising, mak senyap. Kalau mak bising, ayah senyap. Tu je. Lepas tu tiba dah okey je. Nampak tak? Itu dia. Jadi itu sebabnya kita ada tempat station dengan kemarahan kita tu kita simpan dulu. Kadang-kadang bila kita simpan sampai masa tak marah pun, okey je kan. Kita kadang-kadang ada orang dia waktu couple ni kita boleh tengok kadang dia seronok, perempuan dia seronok bila kita bagi macam Jeb kata dia bahaya Jeb.
Kita sanggup bagi apa juga, takut dia tak appreciate kesusahan kita. Waktu senang boleh senang sama-sama. Yang berlaku sebenarnya yang tak appreciate ni banyak berlaku pada orang lelaki. Orang lelaki bila couple, bila kahwin susah, bini sanggup asing duit dia, bagilah. Tak apalah, I tak make up, tak apa, abang pergilah duit minyak motor abang. Ambil lah makan abang. Tapi sampai masa bila suami dah senang, kahwin 2. Kahwin 3, kahwin 4. Contohlah, bukan saya tak cakap sesiapa, saya tak cakap sampai tau. Saya cakap Jodoh. Penyampai tu. tak, contoh kan. Tapi melainkan dalam hal tu kita appreciate isteri kita. Ingat dia, aku tak sanggup, tak kesian isteri aku. Ya Allah, dia dulu susah sama kan. Jadi kita bahagiakan dia. Tu yang kita sanggup, yang kata sampai suami tu tanya soalan pertama sekali yang terbayang pada hati dia. Saya belanja macam-macam untuk isteri saya. Kadang saya terlupa untuk menyayangi diri saya sendiri. Adakah saya kejam? Tu contohlah kan. Maknanya appreciate isteri dia. Mudah-mudahan kita belajar sebenarnya kebahagiaan itu, ingat tak saya sebut, bukannya memiliki apa yang kita inginkan, tapi menginginkan apa yang kita miliki. InsyaAllah kita akan Allahualam. Okay. Dalam konteks kita sayang orang lain lebih daripada kita sayang diri sendiri, dalam konsep kita bersedekah ataupun memberi, kadang-kadang kita bagi contoh benda yang mudah Ustaz. Kalau kita nak memberi pakaian-pakaian kita yang banyak, lama, tapi ada orang pernah cakap dengan saya, kalau kita nak bagi pakaian dekat orang, kita kena pastikan pakaian yang kita bagi itu pakaian yang elok, yang kita suka. Tapi kadang-kadang pakaian yang dah lama ni, dia mungkin dah ada kusam sikit, tak berapa nak elok. Jadi kalau kita bagi itu, maksudnya kita tak sayang kat orang yang kita nak bagi tu ke macam mana Ustaz? Ke tak boleh bagi pakaian-pakaian gitu? Macam ni lah. Macam saya kata tadi, mengutamakan kepentingan orang lain, itu adalah dia punya kriteria yang terbaik lah. Jadi maknanya kalau kita nak bagi kat orang, tentu kita akan bagi yang terbaik. Macam Nabi Nabi pakai baju baru, ada orang bagi kat Nabi, hadiah kat Nabi. Sahabat kata, cantik baju kat Rasulullah, bagilah kat aku. Nabi tak ada fikir banyak, Nabi masuk dalam tukar baju lain, Nabi bagi baju. Sampai baju yang kedua, sahabat lain pula, cantik baju kat Rasulullah, bagilah kat aku. Nabi masuk dalam, pakai baju ketiga, Nabi bagi baju kedua. Sampai baju ketiga pun orang minta lagi, Rasulullah cantik baju kat Rasulullah, bagilah kat aku. Sebenarnya orang dah tak ada bincang sebab baju baru tak baju baru, tapi kalau baju tu Nabi pakai dia orang nak sangat. Jadi lepas Nabi bagi baju ketiga, baju keempat Nabi tahan dah, jangan minta lagi dah, sebab ini saja yang aku ada. Sampai tahap tu. Maknanya Nabi dia memikirkan kepentingan orang lain, tak ada masalah. Sebab benda yang kita tahan-tahan ni semua dunia je. Kita tak nak bagi duit kat orang, dunia je. Sedangkan kalau kita bagi dekat orang, adalah pahala sedekah tu. Kalau kita simpan, belum tentu lagi jadi sedekah. Belum tentu lagi jadi benda baik kan. Jadi makna kata kita hadiahkan dekat orang lain dan bagilah yang terbaik. Saya ingat waktu peristiwa banjir teruk yang beberapa tahun dulu, ingat tak banjir di Manik Urai, Kelantan. Ramai orang kita bagi sumbangan. Kadang kesian, kadang malu dengan orang yang bukan Islam. Bayangkan ada seorang uncle ni yang berbangsa Cina, dia boleh sedekah lah, kalau istilah sedekah tu dia boleh hadiahkan pada orang Manik Urai semua stok kasut-kasut baru dekat kedai dia, semua dia hantar ke Kelantan. Dia bagi sebab dia kata tak apa, dia akan order stok yang lain pula. Dia kata dia bagi, tak kisahlah, maknanya macam-macam variant size lah, bagi ke semua orang. Sampai orang Melayu Islam kat Malaysia ni pula ada yang bungkus sampai kain dalam lama pun bungkus lagi bagi ke orang. Singlet, selipar dah tercabut. Ini bukan sedekah, ni buang sampah nama. Dia buang sampah bagi seorang orang apa, faham tak? Jadi pada kata tu lah, pandang sikit level. Bila kita bagi, dia paling baik standard DFT. Kalau kita nak bagi, contoh kita bagi kan, kita tengok satu benda tu, aku rasa tengok, aku suka benda. Kalau aku bagi, aku suka tak? Tentu. Jadi kalau kita rasa kita suka dengan barang tu, baru kita bagi. Jangan bagi benda kita dah tak nak. Bagi benda yang kita suka. Faham. Itu barulah tahap dia, level dia tu tinggi pahalanya bila kita bersedekah. Wallahu. Jadi mungkin kita boleh tutup hari ni, mungkin Ustaz boleh kongsikan sikit nasihat, ucapan doa sikit menjelang Ramadan ni Ustaz. Sebenarnya doa yang paling baik sekali sekarang ni cakap Allahumma barik lana fi Sya'ban. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Dan malahan jangan disia-siakan Ramadan ni. Setiap hari saya pesan kat semua, setiap pagi sebelum keluar rumah, you all keluar awal,
meletakkan duit dekat dalam satu tabung, letak dalam botol pun tak apa, letak RM1 ke RM5 ke, sebelum subuh letak. Itu nama dia sedekah subuh. Sebab malaikat setiap pagi dia dah memulakan catatan amal untuk kita. Ya Allah, Hafni hari ini memulakan hari ini dengan bersedekah kepada-Mu ya Allah. Maka kau lapanglah seluruhnya rezeki untuknya hari ini ya Allah. Itu jangan lupa satu. Yang kedua, fikir nak buat baik je. Contohnya Hafni, Jeb, Angah, Rahim, Falik, apa semua, Elizad semua kumpulkan duit daripada puasa pertama, you all letak satu tabung puasa pertama sampailah puasa ke-19, kemudian hari yang ke-20 sampai ke-30 you all bagi dekat caterer, suruh dia masak dan sebar edarkan kat mana yatim, bagi kat apa 20 malam terakhir untuk sahur. Mudah-mudahan setiap malam tu, manalah tu salah satu malam tu ada Lailatul Qadar, kita dapat pahala di dalam tu. InsyaAllah. Amin. Dan begitu juga ada satu riwayat Nabi turun daripada mimbar, Nabi sebut amin 3 kali. Amin, amin, amin. Sahabat tanya, apa yang kau doakan tu? Apa yang kau aminkan tu? Aku tak nampak pun orang berdoa. Nabi kata, aku terdengar malaikat berdoa. Salah satu daripada doa itu adalah, sebab yang lagi dua tu tak sempat nak cerita. Maknanya memang kena buat sesi yang lain. Tapi yang ketiga tu, dia kata, celakalah hidup orang yang membiarkan Ramadannya berlalu tanpa dosanya diampunkan oleh Allah. Jadi jangan kita sia-siakan. Buat yang terbaik. Okey? Okey, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz.